Baik, kembali bersama di Ramai Pagi pertemuan hari ini. Dan di ruangan segmen Sihat Minda, kita menyentuh sedikit bersama dengan dua narasumber berkaitan dengan kesedaran kesihatan mental dari perspektif keagamaan. Alhamdulillah, bersama kita pada hari ini ya Mahira. Ya, bersama dengan kita pada pagi ini di sebelah saya bersama dengan dayangku Nurul Azimah binti Pangeran Zainal Abidin, merupakan ketua projek pelajar pelatih Majlis Belia Brunei, dan di sebelah dayangku Nurul Azimah ialah Nur Fikriyah Balkis binti Muhammad Hamdi, merupakan penolong ketua projek pelajar pelatih Majlis Belia Brunei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pada pagi ini, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, terlebih dahulu kita sentuhlah yang mengenai dengan tajuk kita pada hari ini ya, bersama dengan dayangku Nurul Azimah untuk mengkongsikan lebih lanjut mengenai kesedaran kesihatan mental dari perspektif keagamaan. Apa itu? Okay, so first thing first, saya ingin mengatakan program ini dijalankan dengan kerjasama support dari Pusat Promosi Kesihatan dari Kementerian Kesihatan. Okay, so program ini dianjurkan untuk mempromosi kesedaran kesihatan mental dari segi keagamaan. Okay, so ini program ini termasuk sesi perkongsian dan kesedaran. Okay, so sesi ini ia diketuai oleh Ustaz Khairul Muaz bin Haji Sibodaud. Dan dia adalah seorang pegawai agama Brunei dari Tauliah Muib, Majlis Ugama Islam Brunei. Dan dia also one of ahli jawatan kuasa dari Majlis Belia Brunei juga. So antara topik-topik yang tersentuh semasa program tersebut adalah memfokuskan dalam perkaitan dalam antara Islam dan juga mental health. Okay. Dan juga dia dalam perkongsian ini dia memberitahu, kongsikan cara-cara untuk mengatasi tekanan emosi, stres, dan also dia memberi cara-cara untuk dapatkan bantuan jika diperlukanlah. Okay. Dalam program ini dia also memberitahu, kongsikan kepada pelajar bahawa Islam juga mementingkan kesihatan mental, bukan saja fizikal lah. Okay. Dan juga Ustaz juga berkatakan, kongsikan bahawa Al-Quran ini patutnya digunakan sebagai panduan kepada kami semua untuk mengatasi tekanan emosi, stres, dan juga untuk menolong kami untuk mendapatkan kualiti hidup yang bermakna dan bermanfaat. Ya, Alhamdulillah. Ya, ya. Jadi apa yang kita difahamkan juga, yang mana acara ini telah pun berlangsung kemarin, kemarin ya, selama satu hari. Satu hari saja. Setengah hari. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita beralih kepada Balkis ya. Mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita apa sebenarnya matlamat acara ini. Okey, terima kasih Puan atas soalannya. Okey, matlamat bagi acara ini adalah untuk mendidik para belia untuk terutamanya para pelajar tentang pengesanan awal dan tanda-tanda masalah kesihatan mental dan menggalakkan mereka untuk mendapatkan bantuan apabila diperlukan. Okey, ianya juga untuk meneroka persimpangan kesihatan mental dan agama dan memberikan perspektif yang holistik mengenai topik tersebut. Dan ianya juga untuk melengkapkan peserta dengan alat dan sumber yang mereka perlukan untuk mengekalkan kesejahteraan
mental mereka dan menyokong orang lain dalam community mereka. Dan juga bagi perkongsian kesedaran kesihatan ini, siapakah dia antara sasaran ataupun mereka yang akan mengikuti perkongsian berkenaan? Okey. So program ini kami sasarkan kepada pusat tingkatan 6 atas. So yang program yang pertama kami lakukan adalah kami kendalikan di Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan. So kami punya target firstly is kepada upper 6 level. So yang akan menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GCE A levels, di yang akan di Oktober 2023 ini. Baik, mungkin juga dapat kita saksikan bersama, telah pun disediakan oleh narasumber kita ya beberapa gambar. Mungkin ini ada mengungsikan lebih lanjut berkaitan apa yang berlangsung, perkongsian gambar mengenai dengan perkongsian tersebut. Jadi sebentar lagi kita dapat saksikan di Kaca TV. Mungkin dapat ada yang ku jelaskan. Okey. So ini adalah itu Ustaz Khairul Muaz yang memberikan top perkongsian ini. Itu adalah seramai 190 pelajar telah hadir semasa program tersebut. Ya. Ya. Jadi ini dikendalikan perkongsian bersama dengan Maktab Sains sebentar tadi ya. Jadi kita kongsikan lagi, ada satu gambar lagi. Ini also again di sekolah yang sama ya. sama masih. Yes. Ini juga Mungkin dapat adalah dijelaskan suasana sekolah kemarin. Silakan. Suasana di Maktab Sains kemarin. Maktab Sains. Ya. Ini berlangsung kemarin pada petang ataupun pagi. Petang Waktu petang, sahaja. ya. Waktu petang sahaja. Petang saja ya. Ya. Dan beginilah Joy ya, antara gambar dapat dikongsikan kita pada pagi ini mengenai dengan pengongsian kemarin ya. Dan alhamdulillah berkesempatan juga ini antara usaha sama juga ya Mahirah ya, dalam mengikuti ataupun perlunya ada kesedaran mengenai dengan kesihatan mental kita. Baik, itu selanjutnya Mahirah. Ya, jadi kita beralih kepada Balkis. Kalau kita melihat daripada gambar tadi, ada lebih kurang 190 orang yang pelajar ya, yang telah pun menghadiri. Jadi apa sebenarnya kandungan perkongsian yang dikongsikan daripada Ustaz Khairul Muaz berkenaan dengan kesedaran dari segi perspektif keugamanan ini? Kita kongsikan. Terima kasih Puan. Okey. Kandungan yang telah dikongsikan dari Ustaz Muaz mengenai kesedaran dari segi perspektif keagamaan ini ialah seperti mengetahui cara-cara tentang mengawal emosi, mengetahui tentang kesihatan mental dan aplikasi cara menghadapi atau menguruskan emosi kami. Okey, bagi sesiapa yang dah tahu apa sebenarnya maksud emosiannya, saya akan bentangkan sedikitlah apa maksud emosi. Okey. Emosi ini adalah perkara dalaman yang terzahir perbuatannya atau tingkah laku seperti perasaan takut, gembira, sedih dan aktiviti yang boleh mengganggu perasaan kita ni lah, dan juga akal fikiran kita ni. Dan Ustaz Khairul Muaz juga ada memberi peringatan kepada pelajar-pelajar tentang surat cinta dari Allah, iaitu seperti ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi lebih tenang, dan janganlah engkau bersedih kerana sesungguhnya Allah akan sentiasa ada di sisi kami, dan Allah tidak akan membebankan atau menyusahkan seseorang itu lebih daripada kemampuan seseorang itu. Okey, dan Ustaz Khairul Muaz juga ada mengongsikan mengenai kunci terbesar ketenangan jiwa itu, iaitu seperti melakukan sembahyang 5 waktu, taat kepada perintah Allah, dan meninggalkan segala larangan Allah, iaitu seperti maksiat dan sebagainya lah. Okay. Ya, mungkin dari Azimah sendiri macam mana? Dari saya, perkongsian tersebut also involve Ustaz also beritahu cara-cara bagaimana di mana kami patut cari bantuan, seperti
dari HPC, talian 145. Ya, alhamdulillah. Baik, Dan itulah ya, yang telah pun dibawakan bersama kita ya. Alhamdulillah antara usaha sama ni Mahirah ya. Betul. Di mana kalau ketenangan jiwa kita ni, mental kita ni, ini bukan hanya dilihat sekarang ini bagi mereka yang sudah pun dewasa ataupun yang sudah berumur. Namun juga kepada peringkat rendah juga sebenarnya melentur buluh itu biar dari rebungnya. Kita perlu lihat dan juga buka mata kita, minda kita untuk menerima masalah-masalah sedemikian. Betul, Muammar. Dan apa yang kita difahamkan juga yang mana Dayangku Nurul Azimah dan juga Balkis merupakan mereka adalah penempatan pelajar ya, penempatan kerja daripada institusi pengajian tinggi di negara Darussalam untuk menjayakan majlis ataupun acara bagi sama-sama ya, memberikan penerangan kepada para peserta, terutama sekali kepada pelajar-pelajar berkenaan dengan kesedaran kesihatan mental dari perspektif keagamaan. Jadi untuk mungkin dapat dikongsikan bagaimana boleh mendapat idea untuk mengadakan acara ini dan siapa yang menjadi tulang belakang dan menjadi yang turut sama menyertai untuk sama-sama menjayakan acara yang telah pun berlangsung kemarin ini. Okey. Dari saya, ini dari pengalaman saya. Saya sebagai pelajar as well, tidak ada exposure tentang mental health yang berkaitan dengan agama. Sebenarnya ada benda ini selalu ada bersama kita seperti yang Ustaz Muaz sudah beritahu. Al-Quran itu adalah kami sepatutnya gunakan untuk dijadikan panduan kami. Tapi however kami selalu tidak memandang Al-Quran itu untuk salah satu cara untuk mengatasi setiap problems or obstacles yang every student hadapi. So dari saya semasa saya sebelum ini lagi saya tidak ada that exposure. So itu adalah idea yang kami mahu. So dari younger generation dulu, and then kami akan exposekan lagi kepada yang peringkat-peringkat yang atas, insya-Allah. Insya-Allah ya. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah telah pun dibawakan bersama kita ya dua narasumber kita berkaitan dengan segmen sihat indeks kesedaran kesihatan mental dari perspektif keagamaan. Ini juga daripada perspektif bagi kita ataupun bagi kita ya, belia-belia kita ni yang muda-muda untuk kita ni melihat sejauh mana kita ni seiring dengan peredaran zaman. Betul. Adakah masih lagi perlu kita perbaiki ataupun adakah sebenarnya dapat kita disaksikan bahawa Al-Quran itu adalah penyuluh jalan sepanjang zaman kita. Ianya akan tetap relevan walau di mana-mana, walau ke mana jua ataupun perjalanan kehidupan kita ya. Ya. Kita mungkin untuk seterusnya. Ya, seterusnya mungkin kita nampaknya sudah berada di penghujung segmen sihat minda ini. Jadi mungkin untuk akhirnya kita mulai daripada Nurul Azimah sendiri. Okey. Okey, so insya-Allah dari pihak Majlis Belia Brunei dan juga kerjasama dari Pusat Promosi Kesihatan, kami akan meneruskan program ini kepada pusat tingkatan 6 yang selanjutnya, dan insya-Allah jika ada rezeki kami akan bukakan kepada khalayak yang ramai supaya mengeksposkan lagi kepada orang-orang bersama komuniti Brunei lah. Mungkin dari Balkis sendiri yang menambah, Balkis? Okay. Untuk kesimpulannya nih. Okey, untuk kesimpulannya kami akan cuba sedaya upaya untuk memperluaskan lagi pasal perspektif menjaga mental health kita ni dari segi agama ini. Okey. Alhamdulillah. Ya, Insya-Allah. Baik, kita ucapkan terima kasih juga kepada dua narasumber kita ya, Mahirah, iaitu Yang Mulia Dayangku Nurul Azimah binti Pangeran Zainal Abidin, juga bersama Yang Mulia Nur Fikriyah Balkis binti Muhammad Hamdi kerana berkesudian bersama kita ya. InsyaAllah kita akan bersama lagi nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.